Assalamualaikum, salam Lisi Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 25 Oktober. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sekali lagi diberi penghormatan untuk menyampaikan taklimat pembangunan ekonomi Sarawak. Penghormatan tersebut diberi oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Premier, Menteri Besar dan Ketua Menteri yang berlangsung di Pejabat Perdana Menteri petang semalam. Taklimat Premier adalah berkaitan pembangunan Sarawak sejak 60 tahun lepas, pendekatan masa depan yang digariskan dalam strategi pembangunan pasca COVID-19, status negeri berpendapatan tinggi dan inisiatif pembangunan tenaga yang boleh diperbaharui. Mesyuarat lebih 2 jam itu dipengerusikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini merupakan kali kedua Premier diberi penghormatan menyampaikan taklimat berkaitan ekonomi Sarawak yang diiktiraf Kerajaan Persekutuan sebagai negeri di hadapan dari segi kemampanan dan pembangunan ekonomi hijau. Kali pertama Premier menyampaikan taklimat serupa adalah semasa mesyuarat Kabinet yang diadakan di Kuching bersempena sambutan Hari Malaysia September lepas yang dihoskan oleh Sarawak. Tiada perancangan untuk membina lebih banyak litar bagi sukan pemotoran di Sarawak, termasuk di Sibu. Sebaliknya, litar pemotoran sedia ada di Miri dan Kuching akan dinaik taraf lebih baik untuk kegunaan peminat sukan tersebut. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, pembinaan litar permotoran baharu melibatkan kos yang tinggi. And it's not cheap to set up a litar. It will cost billions and millions and millions just to set up a litar, just to set up a circuit. So if you feel like racing in Miri or you want to go in Kuching, you come down. You don't keep on asking for a litar in your own backyard. We have to be practical in things like this. Jelas Datuk Seri Abdul Karim, beliau menyokong sukan permotoran kerana beliau sendiri peminat sukan tersebut. Namun individu perlu praktikal dan mengambil kira banyak faktor. Lebih-lebih lagi sukan permotoran tidak termasuk dalam kalender sukan seperti Sukma, Sukan C atau Sukan Asia. Peminat sukan ini kebanyakannya daripada generasi muda, peringkat remaja hingga berusia 30 tahun sahaja. Projek naik taraf bekalan air bersih di seluruh Bintulu kini mencapai lebih 70% siap. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Sri Julai Hinarawi berkata 31 daripada 46 projek bekalan air berimpak tinggi telah siap sepenuhnya. Yang belum masih direka bentuk tu kita berharap dapat dilaksanakan untuk tahun depan lah. Sebab sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2023, sekarang kita berada di bulan Oktober. Kesemua projek tersebut menelan kos RM768 juta. Datuk Seri Julahi bercakap kepada RTM selepas melawat tapak di tangki air aras tinggi di Samarakan Bintulu. Projek yang menelan belanja sebanyak 15 juta ringgit setinggi 18 meter itu akan memberi manfaat kepada sekitar 1,000 pintu di kawasan Jepak. Ia merangkumi pemasangan paip sepanjang 6 km di Jalan Bintulu Tatau yang dilengkapi pam penggalak. Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, MFICOT, menyeru para peladang agar menggunakan bantuan dan kemudahan yang disediakan kerajaan untuk beralih daripada pertanian konvensional kepada fertigasi. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah MFICOT, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, dalam membantu para usahawan tani, pelbagai pendekatan dilaksanakan kerajaan antaranya mewujudkan Taman Kekal Pengeluaran Makanan yang menyediakan sewa rendah untuk menanam pelbagai agropertanian. Jelasnya, kerajaan amat memerlukan lebih ramai usahawan tani melibatkan diri dalam bidang tersebut sebagai langkah untuk memastikan keterjaminan makanan di negeri ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas melakukan lawatan ke Pusat Latihan Pertanian ATC Sungai Sibiu Bintulu. Sementara itu, beliau yang juga pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS menyeru agar PPNS dan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK menjadi agen pemasaran bagi membantu usahawan tani. Ini penting untuk menyuntik semangat usahawan tani menghasilkan pengeluaran hasil tani berkualiti dan mempunyai pasaran yang terjamin.
Lebih 150 warga Rumah Panjang Lebong memeriahkan program Desa Cerdas yang dianjurkan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas bahagian Pintulu bagi memperkukuh kerjasama antara penduduk selain memberi pendedahan terhadap inisiatif terkini kerajaan. Kita namakan program Desa Cerdas. Antara objektif program Desa Cerdas ini adalah salah satu adalah untuk mewujudkan silaturahim di antara masyarakat dengan agensi kerajaan dan juga kepimpinan. Yang kedua adalah seperti mana yang kita ketahui bahawa amalan budaya sehat, maksudnya hidup sehat tu adalah pentinglah. Tuai rumah yang ditemui turut menyambut baik program anjuran kemas itu. Ya, kalau dari pandangan saya lah, sungguh meriah lah anjuran kemas ini. Semua anak pihak, semua orang tua, semua ada aktiviti semua. Saya harap dapat diteruskan lah jangan seperti ini untuk menjalinkan kemesraan sama kita itulah. Rumah Lebong Anak Luang mempunyai 64 pintu dengan kapasiti 328 penduduk. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional akan terus memfokuskan 8 bidang utama tanpa meminggirkan komuniti setempat, khususnya yang mempunyai kawasan rukun tetangga di seluruh negara. Ketua Pengarahnya, Datuk C. Roslan C. Daud berkata, antara 8 bidang difokuskan adalah skim rondaan sukarela sambil meningkatkan ekonomi komuniti, inovasi kesejahteraan dan alam sekitar ke arah memperkasarkan program sedia ada atau yang dirancang akan dilaksanakan tahun hadapan. Ya, sebahagian yang sudah ada seperti skim rondaan masih kekal. Kita nak pertingkatkan dari segi ekonomi komuniti, inovasi, dia punya kesejahteraan, alam sekitar. Itu adalah perkara-perkara yang kita akan bidang fokus kita nanti. Beliau bercakap kepada pemberita selepas lawatan ke projek ekonomi KRT, tanaman beras dan nenas sempena program Kembara Perpaduan memperkasarkan gerak kerja rukun tetangga peringkat daerah kecil Bario. Terdapat 5 pendekatan yang membantu menyokong program pemakasaan ini seperti menyelaras, koordinasi dengan agensi-agensi kerajaan, kerjasama dengan persatuan atau agensi swasta agar ianya memberi impak tinggi dan luas. Beliau juga menambah program turun padang seperti itu bagi menjangkau ahli-ahli KRT walau jauh di pedalaman. The best thing saya suka dengan cherry tomato. So that is my next project lah from Ministry of Agriculture. Kembara Perpaduan selama 3 hari ini bermula 23 hingga 25 Oktober 2023 di daerah Kecil Bario bertujuan membincang dan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai peranan utama jawatankuasa KRT dan mempertingkatkan serta memperkukuhkan persefahaman keharmonian antara masyarakat pelbagai kaum. Individu yang mempunyai tanda dan gejala demam malaria, plasmodium knowlesi serta ada sejarah terdedah di kawasan berisiko perlu segera ke klinik kesihatan atau hospital berhampiran untuk pemeriksaan. Angka ini supaya rawatan awal boleh diberi seterusnya mencegah komplikasi dan menyelamatkan nyawa. Pegawai Kesihatan Persekitaran Seksyen Penyakit Bawaan Vektor Jabatan Kesihatan Sarawak, Matali Bujang berkata, gejala tersebut ialah badan sejuk menggigil diikuti panas kemudian berpeluh. Sekiranya ada tanda-tanda tadi, jangan nahan diri pun di rumah. Ya. Jangan makan ubat nahan sakit ya. Ya. Sebabnya akan mengurangkan meredakan sakit ejanya dapat membunuh parasit tadi. Sebaliknya parasit akan terus membiak dan merosak fungsi hati dan juga sel darah merah. Beliau berkata demikian dalam rancangan radio Bual Bicara di Sarawak FM. Jelas beliau demam malaria P. knowlesi menyebabkan kegagalan hati, buah pinggang dan otak, seterusnya membawa maut jika lewat dirawat kerana parasit tersebut boleh membiak setiap 24 jam dalam darah merah. Antara individu yang berisiko menyebabkan penjangkitan ialah individu kerap bekerja dan bermalam di luar rumah, khususnya terlibat dengan aktiviti peradangan, pertanian, pembalakan, mencari hasil hutan, memburu serta berkhemah.
Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.